Semua pelayar-pelayar FB yang bersama kita dalam Bicara Nasional malam ini. Salam sejahtera. Dan malam ini kita menampilkan dua panel yang akan kita membicarakan soal politik negara dan tentulah terkait soal PRN Negeri Johor yang sedang panas ketika ini, semakin hampir dengan tempoh penamaan calon dan tentunya akan masuk ke dalam tempoh pilihan raya negeri yang merupakan, saya anggap, sebagai penanda aras kepada PRU 15 yang akan diadakan. Kita tahu 5.8 juta pengundi muda akan masuk pada PRU ke-15, itu lebih kurang jumlahnya dan jumlahnya akan terus bertambah daripada bulan ke bulan. Dan di Johor 750,000 pengundi muda akan masuk. Jadi kita akan membicarakan banyak perkara, soal hubungan parti-parti politik dan juga soal peranan wanita, pemuda dan sebagainya. Bersama saya, sebelah kanan saya adalah Datuk Nur Jazlan, Timbalan Pengerusi UMNO Johor. Apa khabar, Datuk? Khabar baik. Seorang yang lantang. Saya tahu tuan-tuan sering mendengar, membaca kenyataan-kenyataan kontroversi yang sering dilontarkan oleh Datuk Nur Jazlan. Di sebelah kiri saya, Datin Hajah Hajar binti Abdul Rahman, merupakan Ketua Wanita UMNO Bahagian Batu Pahat dan juga merupakan Ahli Majlis Perbandaran Batu Pahat. Apa khabar? Sihat. Datin? Okey, Alhamdulillah kita memberikan ruang kepada Datuk Nur Jazlan. Soalan yang pertama saya, Datuk. PRN Johor ini, kita lihat serangan bertubi-tubi bersatu kepada UMNO dimainkan oleh Presiden Parti Bersatu, Tan Sri Mahyudin Yassin. Banyak kenyataan-kenyataan yang keras diberikan kepada UMNO. Saya mulakan dengan kenyataan pertamanya. Dia kata kalau BN menang di Johor ini, ianya seolah mengembalikan kumpulan kleptokrat dan juga kluster mahkamah. Itu tuduhan pertama. Silakan, Datuk. Saya tak tahulah kenapa dia asyik fokus kepada isu kleptokrat. Ya, pasal isu tu untuk saya dah basi. Dah basi, ya? Dah basi. Pasal kalau isu tu begitu menarik perhatian pengundi dekat Melaka, BN akan kalah. Kan? Jadi apa yang kata di Johor ni, saya rasa rakyat mahukan pembangunan, rakyat mahukan kestabilan, rakyat mahukan keamanan dan juga kesejahteraan yang pernah dikecapi sebelum COVID. Masa COVID timbul, banyak kehidupan musnah. Sekarang ni rakyat tak pentingkan perkara itu lagi. Rakyat mahukan kerajaan yang stabil dipimpin oleh seorang menteri besar yang berwibawa, ya, dibantu oleh exco daripada partinya sendiri. Bukannya dalam keadaan sekarang ni di mana kita terpaksa berkongsi kuasa dan dekat belakang yang rakan-rakan kita mengunggut aja, tapi di luar cerita kita menyokong. Jadi untuk saya itu tak jadi isu, itu sudah tak menjadi isu lagi. Yang pentingnya rakyat mahukan stabiliti, rakyat mahukan ekonomi yang baik, rakyat mahukan politik yang murni. Tapi dalam konteks Johor, betul ketelahan kleptokrat ni akan kembali dalam konteks PRN Johor? Saya dah sebut tadi, kalau di Melaka pun tak laku. Sekarang ni di Johor lagi tak laku. Sebab? Ya? Sebabnya kerana Muhyiddin sendiri merupakan Perdana Menteri yang gagal. Dia pun dikaitkan dengan beberapa isu. Kalau buka internet, isu Bestarinet lah, macam-macam pun ada. Jangan lepas pilihan raya nanti siapa jadi kluster mahkamah. Ya? Dan yang DAP pun tak bawa cerita kluster mahkamah sangat, pasal pemimpinnya pun kluster mahkamah. Muda. Orang muda kata kita nak kawan muda yang bagus, yang bersih. Ikon awak sekarang ni kluster mahkamah. Ya? Jadi saya mintalah rakyat jangan terpedaya, ya? Terutamanya dengan hujah dari Bersatu yang dah tak ada modal. Balik-balik dia buat keluar image, dia kata kalau BN menang di Johor ni maknanya kleptokrat, dan bila ada pilihan raya umum nanti Najib Razak lah akan jadi Perdana Menteri. Kerajaan akan kembali pada kerajaan yang kleptokrat. Ini kita buat pilihan raya negeri lah, bukan pilihan raya umum. Kalau berani Tan Sri Muhyiddin, tekanlah butang. Buatlah pilihan raya umum. Baru kita cerita siapa yang kita nak ketengahkan sebagai calon. Maknanya kalau konteks Johor, Ayar Hasni yang kita namakan sebagai Ayar Hasni yang terbaik, yang berpengalaman daripada orang muda. Ya, daripada dia muda dulu, dia pemuda dan naik
sampai jadi menteri besar sekarang. PH, siapa dia punya calon menteri besar dia? Seorang PKR nakkan Masli, DAP nakkan Salihuddin Ayub, ya, Bersatu pula sekarang ni dah tak ada orang. Nak bawa balik pula Datuk Latif Ahmad. Menteri nak diturunkan jadi menteri besar. Oh ya Ya, tu bodoh dia pasal dah tak ada orang. Oh. Pasal apa? Bersatu pun waktu mereka menang bawah tiket PH, ya, ada 2 menteri besar. Gagal. Seorang 11 bulan, itu arwah dah meninggal, saya tak cakap, tak cerita apa-apa. Tapi Syahrudin masih hidup lagi. Dan Syahrudin pun merupakan menteri besar yang gagal. Dr. Syahrudin. Betul. Jadi Datuk Asni masuk, dia pula yang menstabilkan keadaan semula. Selepas kebobrokan kegagalan Pakatan Harapan. Dua menteri besar dari Bersatu di bawah banner Pakatan Harapan. Ditambah pula sekarang ni Tan Sri Muhyiddin itu sendiri sebagai Perdana Menteri yang gagal, tak berani jadi poster boy kat Johor ni. Tak berani bertanding di Gambir. Ya, bukan dia ada kerja sangat pun. Majlis Pemulihan Negara tak boleh pun saya tengok negara ni. Kan? Dan dia pula buat buat kenyataan nak buka negara ni. Masa dia jadi Perdana Menteri dulu, kan, semua mesti tutup. Tak boleh tutup, tak apa. Saya buat dia kata saya isytiharkan darurat. Kan? Dia tutup negara ni. Sekarang ni tengah jangkitan meningkat, dia pula kata, 1 Mac kita buka negara ni. Perdana Menteri belum lagi buat keputusan, kabinet belum lagi keputusan. Dia dah cakap dah? Dia duduk lagi kabinet ke? Tapi dia berperangai berlagak macam dia Perdana Menteri lagi. I see. Hentikanlah kepura-puraan ni. Baik Datuk, saya rasa jelas. Itulah dia, Datuk Nur Jazlan. Datin, Saya PRN Johor, saya tentu akan tanya Datin soal peranan wanita. Bagaimana Datin melihat kali ini wanita membantu di PRN Melaka? Bagaimana pula di PRN Johor ini? Okey, kita pun sedia maklum kalau kita bercakap tentang UMNO sahaja, kita pun tahu wanita tu lebih ramai di dalam UMNO tu berbanding dengan jantina yang lain gitu. Dan wanita daripada asalnya pun penubuhan UMNO ni pun memang inilah yang menjadi jentera kekuatan UMNO. Dan saya sangat rasa terharulah kalau kita pergi semasa imbas balik semasa BN kalah hari tu, ya. Yes. UMNO pun kalah kata orang. Yang menaikkan, bangkitkan UMNO ni kita lihat kebanyakannya lah wanita. Wanita bangkitkan dengan cara mereka sendiri. Mereka bukan saja berpolitik tetapi melibat di dalam NGO, pergi ke masjid-masjid, mengambil hati orang ramai yang tidak sampai orang terlupa yang ini adalah satu pergerakan parti. Dan jadi kata kita ni, kalau bila kita bercakap tentang pilihan raya, semestinya lah wanita sebagai jentera yang utama. Yang kita tahu dalam gerak kerja JR tu, dia yang mendepani pengundi, ya, bukan kerja orang lelaki. Jadi wanita ni pun sekarang ditambah baiknya dengan apa yang diperkenalkan oleh Ketua Wanita Malaysia dengan sistem SIJR-nya, sistem MyJR-nya. Ini semua melibatkan wanita ni, kalau kita tahu 40 tahun ke atas tiba-tiba jadi computer savvy. Oh. Jadi semuanya sekarang perubahan mengikut peredaran masa. Jadi itulah wanita. Betul. Wanita ni dia evolve, dia berubah mengikut zaman dia. Dia resilient macam ikan lah kata orang. Tok Jazlan dia peminat ikan. Macam ikan Oh, boleh jelaskan tak kenapa ikan tu dijadikan ikan perumpamaan? Ya, ikan ni dia haiwan yang boleh menyesuaikan diri dan apa juga keadaan. Kalau banjir, ikan kena cari air banjir juga. Dia keluar daripada sungai ke mana, melompat ke mana-mana, janji dia hidup. Itulah dia wanita dalam UMNO. Kita wanita. Ikan ni dia senang makan umpan. Tengok juga jenis umpannya. Tengok jenis ikan lah. Tengok jenis ikan. Tengok jenis ikan tu. Ikan ni dia boleh hidup lama. Pasal apa? Ikan kering. Kalau lepas dah lama dahaga, tak ada air, kita siram air pada ikan kering, dia kembang balik. Jadi wanita dia kala segalanya. Masa kita kalah dulu,
kita terpaksa lah bermuhasabah diri, cari cara. Tapi wanita kalis emosi. Kalis emosi, dan sekarang ni bila dah disiram dengan semangat begitu tinggi, tengok parti kita dah semakin kuat. Betul. Hidup lagi wanita. Betul. Betul. Tapi dari segi PRN ini bagaimana Datin melihat persediaan jentera wanita di negeri Johor secara umumnya? Saya yang kita lihat di Johor ini ada 26 bahagian, dan di setiap bahagian tu ada kekuatan masing-masing dan wanita mengungguli setiap bahagian dia. Kita hari-hari kita lihat macam-macam wanita JR ni buat. Ada yang berziarah kasih, dan sekarang ada yang mengemaskinikan data ni. Data tu disediakan untuk itulah dia. Yang Amat Berhormat Menteri Besar kita untuk melihat macam mana kekuatan kita di situ, dan itulah peranan wanita ni. Jadi saya rasa kan wanita saja tulang belakang, sebab ada makhluk Allah yang tak ada tulang belakang boleh hidup, tapi wanita lebih kepada nadi perjuangan UMNO. Nadi Ya, tak ada nadi tak berdenyut UMNO ni. Jadi itulah saya kena bersetujulah tu. Kita kena setuju tu. Saya sebagai ketua bahagian selama 20 tahun. Kena bersetuju Ketua bahagian Pulai, saya amat bersetuju. Amat bersetuju. Tak ada wanita dah lama juga saya kebaik. Betul tu. Saya sebagai timbalan ketua bahagian pun saya kena bersetuju tu. Jadi itulah. Saya betul. Saya tak nafikan memang peranan wanita di seluruh negara. Wanita UMNO merupakan nadi kepada pergerakan ataupun politik UMNO dan Barisan Nasional. Terima kasih Datin atas perkongsian. Saya akan tanya lagi soalan-soalan selepas ni. Datuk, kita pergi kepada isu tadi kita bersatu kan. Dan Tan Sri Mahyudin duk cerita pasal ingat saya mula disebut pasal tekan button. Kan? Masa sampai dia panggil Tan Sri Syahrir Samad ni bodoh dan sebagainya. Begitu emosi. Dan saya nampak Tan Sri Mahyudin ini serangan demi serangan kepada UMNO. Seolah-olah menggambarkan bahawa tidak ada lagi ruang untuk Barisan Nasional bekerjasama dengan Perikatan Nasional. Kerana kita tahu PBBM itu adalah merupakan Perikatan Nasional. Bagaimana Datuk melihat ke depan pada PRU15? Adakah mungkin Barisan Nasional akan bekerjasama dengan Perikatan Nasional? Saya rasa peluang tu dah hampir tiada. Kerana Perhimpunan Agung UMNO telah buat keputusan tak nak bekerjasama dengan Bersatu. Itu Perhimpunan Agung yang lepas. Tapi ada tak kemungkinan? Itulah, tapi saya nak bawa kepada perkara sekarang. Okey, baik. Isu sebab kenapa kita tak boleh bekerjasama dengan Bersatu. Pasal tak boleh percaya. Masya Allah, tak boleh percaya. Dah lah ada PAS kat situ. Ya? Di Johor ni, kalau orang bukan Melayu nampaklah kita kerjasama dengan PAS, kita ditolak. Jadi kita pula jadi mangsa kepada penolakan tu. Penolakan tersebut. Muafakat nasional lah saya sebut dia. Itu satu hal lah. Itu pun saya rasa dah habis lah. Jadi Tan Sri Muhyiddin itu sendiri. Kita orang Johor bukan tak kenal Tan Sri Muhyiddin. Kita dokong dia dalam UMNO. Sampai dia naik dia menteri besar, dia naik jadi menteri, lepas tu jadi timbalan Perdana Menteri kan. Dan akhirnya ditikam UMNO. Ya, dia pergi atas pentas bersama-sama kempen dengan PH, dengan DAP tahun 2018 tu, bersama dengan yang orang tua satu lagi tu. Muhyiddin dengan dia pun tua, sama tua. Lebih tua lah. Jadi dia hentam UMNO, dia burukkan UMNO. Mana orang UMNO boleh terima? Betul. Ya. Walaupun kita hormat dia sebagai pemimpin. Betul. Dia mengkhianati UMNO. Datuk sebut dia mengkhianati UMNO. Kemudian dia mengkhianati Pakatan Harapan. Kan? Dia lepas tu kita lihat macam dia mengkhianati Muafakat Nasional ni. UMNO dan PAS ni mengganggu. Dan dia kata Datuk Seri Najib ni pengkhianat. Itulah. Dan saya nak bagi tahu sikit lah. Sebenarnya Tan Sri Muhyiddin ni orang yang penuh kepura-puraan. Dalam UMNO dulu pun dia tak bercakap banyak. Ya. Dia tak dikenali sebagai seorang yang bercakap banyak, kecuali apabila dia nak menjatuhkan pemimpin. Bila dia nak menjatuhkan mula-mula sekali Datuk Seri Mahathir, dia ikut Datuk Seri Anwar. Lepas itu Datuk Seri Abdullah Badawi pula. Ya, yang dia tikam Datuk Seri Abdullah Badawi dalam kabinet di luar. Tapi masih duduk dalam kabinet lagi. Dia tak berhenti. Mana maruahnya di situ? Awak tak boleh bekerjasama dengan Perdana Menteri, awak berhentilah. Tak, dia pura-pura. Tapi kat luar dia hentam. Lepas itu dia bersama dengan Dr. Mahathir pula. Lepas itu dia pula tikam Dr. Mahathir, Sheraton move. Ya. Boleh percaya kau macam ni? Masa dia di Perdana Menteri, press conference pun yang cara terbuka tak ada, semua diatur. Dia pun tak buat statement banyak.
pasal takut buat silap. Sekarang lepas tu berlindung di belakang, saya ni pesakit kanser. Sekarang boleh keluar pula, boleh bercakap banyak pula. Ini belum lagi saya cerita pasal perjanjian dalaman di antara pemimpin kita dengan dia di Sabah untuk PRN Sabah. Scheme of thing tu, boleh Datuk terangkan scheme of thing yang selalu kita dengar? Mana? Scheme of thing di Sabah dulu kan ada di persefahaman kata siapa parti mana yang dapat kursi paling banyak, dialah yang akan menerjui negeri situ. Tapi lepas dah setuju malam sebelumnya, besoknya Tan Sri Muhyiddin buat pengumuman kata kalau di Sabah ni Bersatu yang akan menjadi ketua menteri. Terus announce nama kan? Terus announce nama. Jadi orang macam ni kita nak percaya. Jadi atas dasar satu, PAS Perikatan Nasional ni dibentuk oleh Bersatu dengan PAS. PAS pun di Johor ni, kerana kita di Johor ni masyarakat majmuk, kita lebih rugi daripada kita untung bersama dengan mereka. Dan kedua, Bersatu ni pun sebenarnya pemimpin dia tu, atasan tu tak boleh dipercayai langsung. Tak ada kuat. Kita orang Johor dah biasa dah dengan dia. Lepas tu keduanya, parti dia sendiri pun pecah. Orang-orang utama dia dah meninggalkan Bersatu ni. Siapa nak jadi dia punya ikon, dia punya pemimpin di Johor ni? Datuk rasakan adakah Bersatu ni akan jadi seperti Semangat 46? Tak payah jadi Semangat 46 pun. Semangat 46 dulu kita terima orang ni masuk balik. Tapi orang Bersatu ni, saya tak tahulah sama ada kepimpinan kita nak terima orang Bersatu balik. Mungkin tanpa syarat boleh lah kot, macam Semangat 46 dulu. Tapi orang Bersatu ni kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, selalunya dia nakkan syarat. Maknanya kalau dia nak masuk balik, dia kena dicalon balik, dia kena dapat jawatan ni, jawatan tu. Jadi dalam kau tikam orang, lepas tu kau nak balik semula bila kau dah kalah, macam tak ada apa-apa berlaku. Dan demand macam-macam. Sebab tu saya kata tadi, kerana faktor-faktor ni, kerjasama ataupun kita nak buat kerjasama dengan masa PRU tu, saya rasa dia soal tahap kepercayaan ni kan? Soal kepercayaan. Kita kalau lelaki bini kahwin pun kan, kalau kita curang pada bini kita, dan sekarang ni pun ada juga bini curang pada suami. Tapi kalau sekali dah curang, boleh mana ada bini ke lelaki nak percaya lagi. Apatah lagi kalau curang berkali-kali. Curang berkali-kali itu kan, itu dah habitual namanya. Tunggu masa nak cerai. Tapi kadang-kadang kerana ada kepentingan, tahanlah, tak bercerai. Tapi UMNO tak ada. Kita nak orang yang jujur. Curang sekali, kita bagi kepekecan. Curang 2 kali, 3 kali, sorry. Jelas. Datin, bagaimana pula pandangan Datin soal bila Datuk berjalan sebut soal kembalinya orang? Saya lihat banyak di dalam laporan media, ada sebagai contoh di Maran kita lihat Sri Kandi Bersatu Maran telah pun dibubarkan dan mereka minta menyertai balik UMNO, dan ada MB juga bersama dalam program tersebut. Bagaimana Datin melihat kalau dalam konteks Johor, wanita-wanita Sri Kandi Bersatu ni meninggalkan parti dan kembali kepada UMNO? Bagaimana Datin melihat dalam konteks wanita UMNO? Perlu kita terima? Dari segi image-nya tu, it's good on UMNO lah. Mereka kembali dan mereka mencari UMNO. Maknanya UMNO tu berreputasi tinggi. Tapi untuk mereka yang meninggalkan tu, apa sebenarnya hajatnya tu? Masa mereka tinggalkan tu? Ya, masa pergi pun kita nak tanya apa hajatnya, masa nak balik ni apa hajatnya? Adakah dah melihat cahaya di ujung terowong untuk kembali bercahaya hidup dia, atau ada sesuatu hidden agenda dia? Ya. Biasanya yang balik tu, yang berbuk-buk balik ni, orang yang dah melihat kat situ macam ada sesuatu yang boleh dimanfaatkan. Tapi sebenarnya kita dalam politik ni kalau berkali-kali salin kulit pun itulah seperti yang kita selalu cakap lah, jadi sesumpah pula macam ni ya. Dan akhirnya dia tidak menjadi seorang ahli politik yang efektif, yang berkesan. Apa yang dia cakap, nanti dia pergi ke sana cakap dia memburukkan dia ni. Tapi kena ingat, bila melepaskan hari tu dia dah burukkan ini, sanggupkah dia menjilat balik kata-kata dia, apa yang dia telah lafazkan? Kerana pada saya lah, orang yang dia kembali kepada UMNO ni tetap itu je lah. UMNO tak perlu berubah kerana itulah UMNO.
daripada dulu, kini dan selamanya, itu UMNO. Mereka yang berubah. Jadi kalau mereka nak masuk ke dalam UMNO, mereka tak perlu memberi syarat pada UMNO. Mereka yang patut masuk dan ikutlah apa yang apa pun syarat dikenakan. Ya, itulah pada saya. Jelas. Datuk, kita pihak PAS saya ada terbaca satu kenyataan Datuk yang disiarkan di media perdana dan juga media sosial berkaitan dengan PAS ini. Datuk sebut PAS ni sudah tidak dipercayai oleh rakan. Maknanya rakan mereka tu dah nampak berkali-kali apa penjelasan Datuk tentang kenyataan Datuk tu? DAP-nya dulu, lepas tu keluar dengan DAP tu dengan muafakat. Lepas tu sekarang saya pernah nampak kenyataan. Saya dah baca tu. Saya kata PAS ni lupa siapa suami dalam MN. Dia nak bersama kita. Pasal apa? Dia tak kuat. Kekuatan ni hanya di negeri-negeri beberapa negeri di utara saja. Di tempat lain, Sabah Sarawak, dia tak ada kekuatan. Jadi di Pantai Barat memang tak ada kekuatan. Tak ada. Jadi dia nak bersamalah kononnya. Tapi yang berpoligami dia. UMNO ni berapa kali je kita buat perkongsian kan dalam BN aja. Kan? Betul. Bawah payung BN. PAS ni tak. Dia daripada tahun 1990 dulu dengan APU, Angkatan Perpaduan Ummah. Lepas itu dia ambil kesempatan kerana semangat 46. Tengku Razali tinggal UMNO. Lepas tu Barisan Alternatif. semangat 46 bubar, dia orang menggelabah. Kan? Masa tu dia dengan dia boleh sekongkol duduk sebantal dengan DAP lagi. Ya, tahun 1990 Yes. 30 tahun dulu Lepas itu bila Anwar Ibrahim dipecat, timbul pula Barisan Alternatif. BA. Barisan Alternatif. Dengan PKR. Ya? Boleh pula dia dengan DAP lagi, dengan Anwar pula. Ya? Lepas tu tahun 2008 dengan Pakatan Harapan, dengan DAP juga. Pakatan Rakyat. Pakatan Rakyat. Ya. Dengan DAP, dengan PKR juga. Ya, lepas tu 2018 Pakatan Harapan pula dengan bersatu pula dengan Tun Mahathir pula. Jadi yang kahwin banyak ni siapa? Boleh percaya ke orang yang boleh buat janji manis ni? Mana ada? Tapi dia ada dalil, dia ada dalil tu. Dalil-dalil yang digunakan untuk menjustifikasikan. Mana ada wanita yang sanggup dimadukan? Ya. Susah nak berkongsi. Ada Ada wanita ajaib. Yalah. Jadi PAS ni pula, dah lah dia bukan suami, dia isteri, tapi dia pula madukan suami. Mana boleh? Ini bukan perbincangan tentang poligami perbincangan politik Okay. Tak, tadi maksud saya, orang yang boleh tidur sebantal, janji macam-macam dengan semua pihak, dan PAS ni merupakan satu parti dalam Malaysia ni yang dah tidur dengan, saya tak guna perkataan tidur lah, yang sudah sekatil dengan semua. Termasuk UMNO last kali. Ya. Jadi boleh percaya ke? Itu credibility lah. Itu di antara parti saya belum sebut lagi dia pandangan antarabangsa. Baru-baru ni Tan Sri Hadi, siapa bagi dia mandat untuk nak pergi jumpa dengan Taliban? Lepas tu janjikan bantuan kerajaan Malaysia kepada Taliban pula. Dah dapat belum keputusan kabinet? Kelulusan kabinet. Dah periksa belum dengan dasar luar Malaysia beriktiraf Afghanistan atau tidak? Dia pula mendahului. Padahal dia tak duduk dalam kabinet pun. Ini dia masalah dengan Kerajaan Perikatan Nasional. Pasal apa? Semua orang nak jadi bos. Betul. Siapa yang sebenarnya jadi bos? Jadi nak habiskan cerita PAS ni, sebenarnya ini merupakan satu nasib kita jugalah bila PAS masuk dalam Kerajaan Perikatan Nasional. Masa itulah baru nampak semuanya kerja jawatan, nak jadi menteri, nak jadi di Timbalan Menteri. Kat Johor ni nak jadi ahli majlis walaupun tak ada tempat pun untuk dia, nak jadi ketua kampung tapi tak boleh ketengahkan masyarakat komuniti di mana mereka boleh menjadi ketua kampung. Pingat pun minta juga. Minta alamak, tak cukup kegelaran Tuan Guru dan sebagainya. Tuan Guru dan sebagainya. Nak juga Tan Sri. Kan? Takkanlah gitu. Jadi
apa terbelang pemimpin kat atas PAS ni, orang PAS kat bawah dah tengok, dah nampak. Kau yang untung terbeluk penuh. Kita kat bawah ni bawa lagi tim Milo nak minta derma dengan rakyat. Boleh percaya ke? PAS ni. Sedap dengar Datuk Nur Jazlan ni, Datin. Yelah, pasal poligami pula tu. Cabar saya. Kembali kepada wanita. Kita suka bila kita ada panel wanita ni. Datin melihat dari segi peranan wanita dalam kempen. Bagaimana pula dengan dalam soal kepimpinan, soal calon, soal persaingan antara kepimpinan wanita dalam UMNO, di dalam DAP, di dalam PKR dan sebagainya. Bagaimana setakat ini Datin melihat sepanjang pelibatan Datin dalam politik? Kita pun jelas sekarang ni wanita ni bukan dikira sebagai salah satu sayap. Betul. Wanita ni kalau dia nak buat parti sendiri pun boleh. Menang tu. Tapi kita tak nak lah macam gitu ya. Takut dah. Parti muda dah ada. Parti muda dah ada. Lepas tu wanita pula. Lepas tu parti lelaki. Lepas tu Datuk Nur Jazlan. Oh, saya ingat dia dah jadi pilihan raya melibatkan jantina ni. Dan lain lah dia punya konsep pilihan raya ni. Betul. Sebab wanita ni kan di mana-mana pun saya sebagai bekas guru sendiri pensyarah di USM, kita berhadapan tiap-tiap hari dengan pelajar ni yang 2/3 kelas kita memang wanita. Wanita ni hebat dari segala segi, dan dari segi sainsnya ya Datuk, wanita ni endurance-nya lebih baik dari lelaki. Tahan emosi, tahan semua, tahan. Ya, dia tahan aja. Dia tak dapat jadi calon pun dia tahan je. 30% minta. Presiden kata pemuda nak 30%, puteri pun nak 30%. Patutnya wanita lah pun lebih lah sikit daripada sayap ni. Kenapa disamakan 30%? Puteri dan wanita tu sebenarnya sama jantina tu. Tapi sekarang isunya orang melihat wanita ni bila ada orang muda, parti muda, dan isunya lah persaingan wanita ni pula dengan orang muda. Kesianlah wanita sebab tiba-tiba lahir dia dah sebagai wanita. Tidak seperti puteri, bezanya lahir daripada remaja ke arah 35. Jadi sebenarnya apa yang kita hendak hari ini ialah bukan sahaja kestabilan dari segi politik. Bila kita cerita tentang kestabilan ni, kita bercerita tentang keseimbangan. Ya. Kita bukan saja keseimbangan politik yang kita inginkan, tapi kestabilan emosi. Dari segi orang yang mengatur calon-calon wanita ni kan. Pilihlah wanita-wanita yang ada kecemerlangan, ada merits di situ. Jangan sampai dia kena berteromba dengan ketua bahagian dia ke macam mana kan. Tapi saya yakin Menteri Besar ada formula dia yang tersendiri, dan saya yakin juga Ketua Wanita UMNO Malaysia dan Ketua UMNO Wanita Negeri Johor sangat mengambil berat tentang hal-hal wanita dan keberadaan wanita sebagai pemimpin dan pentadbir dalam politik dan juga ekonomi di negeri Johor ini. Sebab Johor dah cemerlang daripada asal ya Datuk sebelum merdeka lagi. Sehingga kan kita tahu merdekanya Malaysia ni bermulanya daripada penyatuan NGO-NGO Melayu di Johor ni. Dan orang wanita juga yang letak gelang dia untuk menuntut kemerdekaan, yang hantar bekas Perdana Menteri kita ke London itu. Jadi wanita ni sejarah dia sangat besar. Dan saya rasa kalau orang nak memilih calon wanita ni, dia kena berdasar kepada isu, daripada sejarah, dan bukan saja dari segi secara rawaknya lah. Untuk generalisekan everything wanita tu bukanlah jenis jentera yang meminta tempat, tapi dia perlu ditempatkan pada saya. Jelas tu, statement yang sangat jelas. Datuk, kita sebut tentang muda tadi. Datin sebut tentang ada parti muda. Jangan buat parti wanita nanti. Kita bimbang tu. So, parti muda yang ditubuhkan ni, Syed Saddiq ni. Bagaimana Datuk melihat parti muda di dalam konteks PRN Johor ini? Sejauh mana efek kesannya? Mereka nak ambil kesempatan. Jadi atas pendaftaran pengundi-pengundi baru. Ya. Mereka anggap bahawa pengundi baru ni akan menyokong mereka pasal mereka orang muda. Orang muda. Saya tak menafikan, tapi saya tak setuju dengan cara mereka buat. Pertama sekali mereka menggunakan emosi. Ini taktik ni telah dibuat masa oleh Tun Dr. Mahathir. Masa tumbangkan kerajaan tu? Daripada dulu? Sebelum tu. Masa pilihan raya ke-14, janji nak hapuskan tol.
Janji nak hapuskan Turunkan PTPTN. harga minyak. Bila dah duduk kursi tu, buat tak dengar pula. Ya. Jadi dia Manifesto bukan dia, janji. Dia main emosi tu untuk tangkap budi siapa pada ketika itu? Orang muda yang di universiti, yang kerana didorong oleh emosi. Kalau kita undi Pakatan Harapan, kita punya hutang PTPTN kita habis. Walaupun mereka lupa, itu tanggungjawab lah. Kalau tak kena hutang PTPTN tu, mereka tak dapat belajar. Itu tanggungjawab. Maknanya duit tu duit rakyat, bukan duit Pakatan Harapan untuk nak dihapuskan begitu je. Jadi saya takut orang muda akan terpengaruh dengan taktik Syed Saddiq ni. Dia ulang balik taktik Tun Mahathir ni. Janji dulu dalam wajah yang berbeza lah ni. Dia wajah muda lah. Wajah muda. Dia dah terlalu tua, sakit lah. Ya, jadi dia nak gunakan emosi itu untuk menyatakan perkara-perkara yang sedap didengar oleh orang muda. Dan dia tahu orang muda ni dipengaruhi oleh TikTok, pengaruhi oleh WhatsApp dan sebagainya. Kan? Dia tak fikir panjang. Jadi dia kata, aku suka ni, aku setuju, aku undi kau. Tapi lepas itu kalau janji tak ditunaikan, kerana janji itu tak boleh ditunaikan, memang dia tahu, orang yang cakap dia tahu, tak apalah, kita tunggu pilihan yang akan datang. Ya, jadi saya takut kerana parti muda ni menggunakan taktik mempengaruhi pakai emosi, dia akan menjadi satu perkara yang mengelirukan rakyat. Dan jangan lupa parti muda ni kalau kita lihat siapa di belakangnya, anak-anak toke-toke orang kaya, anak Lee Kim Yew, anak Nazar Motor, ya, yang semuanya dulu jadi orang besar kerana kerajaan BN. Jadi mereka ni pun nak menggunakan pengaruh politik baru ni untuk mereka mengekalkan penguasaan ekonomi, kekayaan dan sebagainya. Jadi jangan mudah terpengaruh dengan perkara ni. Yalah, kan? Kita tengok Syed Saddiq, orang muda, handsome, tinggi, tampan, dengan barisan pemimpin dia, semua anak-anak muda, anak-anak orang kaya ni, yang tampan juga, pakai cantik. Kita pun, orang muda pun akan terpengaruh lah. Tapi jangan buat silap, kerana mereka ni pun boleh timbul dan hilang begitu cepat, sekelip mata macam tu. Dalam politik, kita kena buktikan kepada rakyat bahawa kita ada ketahanan diri macam tadi Datuk cakap. Betul. Berapa lama ketahanan diri tu? Setakat daripada pilihan raya ke pilihan raya je, ataupun menang pilihan raya kena buat kerja, kalah pilihan raya pun kena buat kerja, macam UMNO buat. Ya? Jangan lepas menang pilihan raya pun hilang, lepas kalah pilihan raya lagi hilang. Lepas tu pergi lagi bertanding nak kursi tempat lain. Tu banyak berlaku tu. Calon-calon nomad. Dia pasal apa? Bila dia nak menang pilihan raya, dia tak jaga kawasan. Lepas tu rakyat dah mula marah, dia lari ke tempat lain. Letak muka baru macam tu pula. Alah, orang tu macam Lee Kit Siang pun buat sama juga. Tanding dekat Ipoh, lepas tu tanding dekat Penang, lepas tu datang ke Johor, tipu orang Johor pula. Sekarang ni saya tengok dia orang tanding lagi tak kat Iskandar Puteri. Dia mungkin bertanding di Pahang pula rasa kot. Yelah, jadi jangan terpengaruh dengan perkara ni. Walaupun label baru, image baru tu muda, ya, model-model terbaru dia muda, tapi dalam politik ni buka wajah tu, kita ni orang yang akan menjaga kepentingan rakyat. Dia orang akan datang dan pergi dan tipu, pergi tempat lain, tipu orang lain lagi. Kita duduk di sini. Saya di Pulai, di Johor Bahru ni. Ni dalam studio ni dalam kawasan parlimen saya dulu. Yes. Dengan Datuk di Batu Pahat. Kita lah orang yang akan stay, yang akan berkhidmat untuk masyarakat. Dia orang datang dan pergi. Jangan terpengaruh dengan muka yang muda, wajah yang tampan, tapi hati tak ada. Penuh muslihat. Tapi wanita ni, bila kita cerita pasal muda ni, saya juga tertarik sebab kita lihat 750,000 pengundi muda ni. Dan wanita ini selain daripada merupakan nadi kepada mana-mana parti politik, UMNO terutama sekali, mereka juga merupakan ibu kepada keluarga. Anak-anak muda ni adalah anak-anak kepada golongan wanita ni. Betul. Bagaimana Datin melihat kali ini, bagaimana peranan wanita itu dipergandakan dalam anak-anak muda sekarang, anak-anak kita? Ya, saya suka melihat
wanita ni lebih kepada satu proses evolusi. Wanita ni pun pernah muda. Jadi semestinya dia tahu macam mana nak tackle orang muda. Baik. Ya, kita orang muda ni sentiasa dia boleh jadi anak, dia boleh jadi sahabat dan dia boleh jadi rakan seperjuangan. Semua dia boleh jadi. Dan wanita ni yang mustahak dia kena ada sifat keibuan tu. Sifat keibuan ni tak ada pada sifat bapa-bapa. Betul. Ya. Bila kita kata sifat keibuan tu, itu adalah cara yang paling mustahak dalam politik ialah persuasion, pujukan. Ya. Jadi pujukan ni kita boleh memasukkan nilai-nilai yang baik dan membuat mereka fikir macam mana nak buat pilihan. Kerana apa yang ada pada parti muda tu, seperti yang Datuk Nur Jazlan bincangkan tadi, dia penuh dengan persepsi dan juga sentimen sahaja. Dia buat satu branding. Tapi kalau kita fikirkan UMNO is already a good product. Ya. Dan macam mana kita nak positionkan this good product? Let the mother do the job lah. Kan. Nah, saya sambung sikit point Datin tadi. Di Johor ni kita telah melahirkan banyak pelapis muda, tak kira lelaki ke perempuan. Kalau dari segi wanita, Datuk Halimah Sadiq, dia dinaikkan jadi wakil rakyat pada umur dia awal 30 tahun. Lepas tu dijadikan Exco Kerajaan Negeri Johor. Sekarang dia jadi ahli parlimen, jadi menteri. Ya? Walaupun umur dia sebenarnya masih muda lagi, dia baru 50 lebih umur dia. Ya? Azalina, Datuk Azalina Penggerak, dia naikkan umur 40 lebih, jadi menteri. Sekarang ni masih ada lagi. Ya? Saya sendiri, saya menjadi Exco Pemuda Malaysia pada umur saya 30 tahun dulu. Lepas itu saya menjadi ketua bahagian UMNO di Pulau ini pada umur saya 38 tahun. Ya, maknanya kita sentiasa Datuk Razali pun orang muda juga. Datuk Jais Sardi, Datuk Asni sendiri masa umur dia 40 awal 40-an sudah menjadi ketua bahagian, sudah jadi peluang jadi pegawai menteri dan sebagainya. Jadi di Johor ni soal nak bagi peluang pada orang muda tak timbul. Hari ini pun ramai saya lihat pemimpin muda Johor ditampilkan. Memang dah ada. Bukannya pemimpin pungut macam Dr. Syarudin, ya, bekas menteri besar. Lagipun Datuk sebab UMNO ni kan lahir di Johor. Yalah, dan mereka pun orang UMNO. Ya, Muhyiddin betul. dulu pun lebih peluang jadi menteri besar pada umur yang muda. 40 awal 40-an. Jangan ceritalah. Kalau tak kerana UMNO beri peluang masa muda, tak jadi orang. Ya. Jadi di Johor ni, muda ni, untuk saya rakyat takkan bagi peluang sangat. Pasal apa? Rakyat tahu di Johor ni kita ada satu sistem peremajaan yang dianggap baiklah berbanding dengan tempat-tempat lain. Tak macam satu negeri tu di mana dulu kita punya pemimpin kita dah umur 90 pun nak di Perdana Menteri lagi. Tapi negeri Kedah, ya, dari segi line up kepimpinannya, ya, saya rasa di Johor kita lebih mantap. Lebih terbuka, lebih ramai orang muda yang kita boleh lahirkan. Ya, Datuk Isyamuddin saya lupa. Datuk Isyamuddin pun dia beri peluang seumur dia muda. Ya. Jadi di Johor orang muda telah diberi peluang dan telah menjadi pemimpin yang teruji, yang diuji dan teruji, yang boleh dipercayai. Datuk Noraini. Datuk Noraini, saya lupa Datuk Noraini lagi. Ketua wanita tu. Tengok tu. Siapa kata orang muda tak dapat peluang kat Johor? Banyak. Nak bukti? Saya dah sebut tadi. Cuma saya rasakan wanita ni yang kita perlu juga menambah baik diri sendiri melalui apa yang ada di dalam dunia moden ini ialah ilmu lah. Kita tambah ilmu sikit dari segi media sosial ke apa. Kita kena mendalami ilmu-ilmu yang begitu sebab sekarang ni cara kita meraih undi bukan cara lama lagi, ya. Dari rumah ke rumah wanita telah masuk ke dalam alam maya. Dari segi sekarang pun dalam sistem kita pun kita diajar untuk berhubung secara online. Dan kita semasa COVID pun itu adalah satu fasa di mana wanita berubah membawa mesyuarat dia di dalam Google Meet dan semua. Ini satu pembaharuan. Jadi tak ada masalah dari segi cabaran muda kepada wanita. Saya anggap wanita sentiasa sebagai pelengkap di dalam dunia politik di Johor terutamanya. Jelas, saya kira kita banyak sebenarnya boleh dikongsikan, Datuk. Kita akan bertemu lagi, Datin. Jadi terima kasih kepada Datuk Nur Jazlan
dan Datin Haja yang bersama kita pada malam ini. Itulah sembang-sembang kita, bicara nasional. Kita ketemu lagi dalam program-program seterusnya dengan panel-panel yang akan ditampilkan. Dan jangan lupa untuk kita kongsikan pautan ini kepada agar lebih ramai rakan-rakan kita dapat bersama mendengar pandangan Datuk Nurjazlan seperti biasa. Pandangan dia memang direct to the point. Itulah dia yang kita kenal, penulisannya, cakapnya. Datin Haja, terima kasih pertama kali bersama dengan kami di BNCOM. Saya rasa akan panggil lagi banyak kenyataan-kenyataan yang kita lihat daripada perspektif wanita. Cukup menarik. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.